Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ni kita dah masuk minggu ke-10 dah kan. Jadi minggu 10 kita ada masa dalam 3 minggu je lagi untuk habiskan silibus. Jadi minggu ni kita dah masuk bab ibadah lah, ibadah Islam jadi kalau boleh kita kena habiskan cepat lah. Okey, so ibadah Islam, okey, boleh rujuklah slide yang Ustazah bagi tu kan. Okey, so ibadah ni kita kena tahulah, kita sebagai umat Islam kita kena tahulah apa itu ibadah kan. Sebab apa? Sebab kita tahu yang kita diciptakan oleh Allah ni. Allah ciptakan kita ni hanya untuk beribadah kepada Allah kan. So kalau kita tak tahu apa itu ibadah Islam, so kita macam mana kita nak beribadah kepada Allah kan. Dan kehidupan kita ni, hidup kita ni semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. So apa sahaja kita buat sepanjang hidup kita ni hanya kerana Allah lah kan. Jadi Islam meletakkan ibadah ni di tempat yang paling istimewa sekali kan. Jadi Al-Quran, dalam ayat Quran sendiri dah menjelaskan bahawa semua jin, manusia, semua tujuan dia Allah cipta ni satu saja, iaitu beribadah kepada Allah kan. Firman Allah yang bermaksud, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku kan. Jadi Allah itulah tujuan utama kan. Semualah manusia, semua makhluk-makhluk Allah cipta ni hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Surah An-Nahl ayat 36 kan. Jadi apa itu ibadah? So kita kena tahulah, kita kena faham dan kita kena jelas dan kita kena praktikkan berkenaan dengan ibadah ni kan. So kita sebagai umat Islam kita kena tahu kan, kita kena jelas dengan benda ni kan. Sebab itulah tujuan utama kita dijadikan oleh Allah lah kan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu apakah pengertian ibadah. Apa itu ibadah kan. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita kena tahu dulu apa itu ibadah. So ibadah ni biasanya kalau kita tengok pengertian, kita akan tengok dari segi bahasa, dari segi istilah kan. So ibadah ni berasal daripada perkataan Arab. Ain bada, abada kan, abada. Jadi abada ni kalau dari segi bahasanya, maksud dia lah merendahkan diri, patuh dan taat. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa ni, dia secara umum je lah. Dia tak merujuk kepada sesiapa kan. Taat kepada siapa kan, merendah diri untuk siapa kan. Tak ada spesifik lah kan kalau kita tengok dari segi bahasa tu. Jadi kita tengok dari segi istilah. So dari segi istilah, ibadah ni bermaksud khusyuk kepada Allah. Jadi kita dah maknanya spesifik. Rujuk maknanya khusyuk kita ni hanyalah kepada Allah. Merendah diri dan tetap hati kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah lah. Jadi kita fokuskan semua kepatuhan kita kan, ketaatan kita hanyalah kepada Allah sahaja. Tak ada sekutu lain. Kita hanya sembah Allah sahaja kan. Tuhan yang satu, iaitu Allah sahaja. Kita tak boleh menduakan Allah kan. Kita tak boleh sembah selain daripada Allah. So kalau kita sembah selain daripada Allah, itu merupakan satu syirik lah. Dan syirik merupakan dosa yang besar kan. Maka dia automatik terbatal kita punya akidah dan sebagainya kan. Jadi itulah maksud ibadah. Maknanya ibadah ni segala ketaatan kita hanya kepada Allah saja. Maknanya kita buat apa saja dalam hidup kita ni hanya kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana jin, bukan kerana makhluk-makhluk lain lah kan. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah saja, dan mana apa saja kita buat tu hanya kerana Allah. Jadi kita tengok pula slide seterusnya, iaitu skop ibadah Islam. Skop ibadah Islam. Jadi ibadah ni dia luas. Dia luas. Maknanya kita tak boleh nak hadkan, kita tak boleh bataskan dia luas. Maknanya ibadah ni dia merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Semua apa sahaja yang kita buat kan, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, tu semua satu ibadah, tapi dengan ada syarat dia. Jadi semua amalan yang dilakukan dalam kehidupan kita seharian ni boleh dijadikan sebagai ibadah asalkan ia menepati syarat-syaratnya.
Kan nanti di hujung nanti Ustazah akan bagi tahulah apakah syarat-syarat nak menjadikan apa yang kita buat tu satu ibadah. Jadi apa saja kita buat ni kan, daripada bangun tidur sampailah kita tidur semula, boleh dikira sebagai ibadah. Maknanya bila dikira sebagai ibadah, maka kita akan dapat pahala dengan apa yang kita buat tu kan. Jadi agama dan berbezanya ibadah Islam ni dengan ibadah-ibadah agama lain. Berbezanya Islam ni dengan agama-agama lain, di mana kalau agama lain dipisahkan. Kalau bagi agama lain, urusan dunia sahaja. Dia tak ada langsung ibadah tu. Berbanding kita Islam ni, kita apa saja kita buat dalam hidup kita tu kan, semua urusan kehidupan kita tu boleh dikira sebagai ibadah. Kalau bagi agama lain, urusan-urusan lain tu bukan ibadah. Ibadah hanyalah di tempat-tempat ibadah saja. Contohnya di gereja kan, di kuil. Tu je lah bagi dia, bagi agama tersebut ibadah bagi dia, sembahyang bagi dia. Berbanding kita tak, kita maknanya semua benda pun masih dikira sebagai ibadah. Jadi skop ibadah Islam ni lebih luas lah berbanding dengan agama lain. Okey, jadi asas-asas ibadah, satu ialah iman, yang kedua ialah ilmu, yang ketiga ialah ihsan. Okey, so apa itu iman? Iman ialah, maksud dia membenarkan dengan hati. Maknanya kita membenarkan hati, maknanya kita menerima, kita mempercayai sepenuhnya lah segala apa yang dibawa oleh Rasulullah kan. Dan kita mengikrarkan dengan lisan, kita menyebut, kita melafazkan dengan lisan, iaitu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ketiga iaitu kita mengamalkan dengan anggota tubuh badan. Jadi itulah maksud iman. Maknanya iman ni dia kena komplit 3 ni. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah, dan juga beramal dengan anggota tubuh badan. Okey. Jadi beramal ni, jadi kat sinilah maknanya kita beramal dengan tubuh badan kita tu, maknanya kita melakukan ibadah-ibadah. Kan? Maknanya segala bentuk ibadah lah. Okey, jadi maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Jadi yang tadi tu kita membenarkan dengan hati tu, maknanya dia dalam bentuk kita yakin lah, kita beriman kan. Jadi pentingnya iman ni, maknanya tanpa iman ibadah tu sia-sia lah kan. Maknanya buat ibadah saja tapi tanpa iman. Tanpa iman maknanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Tanpa iman maka tak adalah. Maknanya asas iman tu penting. Maknanya tak sia-sia lah ibadah tu kan. Maknanya kalau kita puasa pun, kita solat pun, tapi kalau kita tak beriman kepada Allah, so tak ada apa. Tak ada pahala ibadah tu kan. Jadi sebab itulah pentingnya asas ni, iaitu iman tu. Jadi itu dulu. Maknanya kita kena melafazkan dulu 2 kalimah syahadah, so kita jadi orang Islam kan. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu, ia memerlukan, ia memahami, maknanya memahami dan meyakini dan mempercayai. Jadi iman ni hanya akan jadi, iman seseorang tu akan sempurna apabila dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Ada kesemua rukun iman tu lah. Jadi apabila adanya iman yang mantap, jadi iman ni sangat mempengaruhi lah dalam ibadah tu. Jadi bila ada iman yang mantap, jadi seseorang itu terdorong untuk buat ibadah dengan maknanya bersungguh-sungguh lah kan. Jadi orang yang betul-betul beriman ni, orang yang betul-betul beriman, dia akan, maknanya dia akan buat ibadah tu dengan betul-betul, dengan bersungguh-sungguh kan. Dan segala ibadah yang dibuat tu memang semata-mata kerana Allah sahaja, bukan kerana makhluk lain, bukan kerana manusia, bukan kerana nak menunjukkan orang ke apa ke. Jadi itulah pentingnya iman tu, iman yang sempurna, iman yang mantap kan. Jadi
Jadi diseiring apabila iman bertambah, maka menurut kaum salaf, dia memasukkan juga bahawa amal tu amal menjadikan amal tu termasuk dalam pengertian iman. Jadi apabila iman tu bertambah, maka dia akan seiring. Jadi amal soleh pun bertambah, kan. Kan. Jadi bila jadi bertambah dan berkurangnya iman tu diseiring dengan bertambah dan berkurangnya amal soleh. Okey, jadi iman ni sangat penting lah. Jadi dia menjadi asas lah dalam ibadah ibadah Islam tu. Yang tu yang pertama. Jadi yang kedua ialah ilmu. Ilmu ni iaitu satu nilai luhur yang dibawa oleh ajaran Islam dan yang tegak di atasnya kehidupan manusia, baik secara moral maupun material, duniawi maupun ukhrawi. Jadi ilmu ni maknanya pengetahuan lah. Kan, ilmu ni apa yang kita dapat melalui pembelajaran ataupun pembacaan dan sebagainya. Ilmu, kan, ilmu ni luas lah. Sama ada ilmu keduniaan ataupun ilmu agama dan sebagainya. Jadi ilmu ni sangat penting. Okey, jadi dalam Islam sendiri, Islam sangat menggalakkan umat Islam ni untuk mencari ilmu. Kan, mencari ilmu. Jadi dengan adanya ilmu menjadikan manusia ni lebih bertanggungjawab lah. Kan kita maknanya bila kita belajar, kan, kita ada ilmu, kan. Contoh awak belajar ni, kan, CTU ni, kan, jadi awak tahu, antaranya awak tahu bahawa yang kita ni, Allah jadikan kita ni sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, kan. Jadi pentingnya ilmu kat situ, kan. Kan. Jadi dan kalau kita tengok pun dalam Islam ni pun, agama Islam ni merupakan agama ilmu. Maknanya dalam Islam ni segala-galanya bersandar ke ilmu. Kan. Tak ada ilmu maka tak faham lah, kan. Jadi Islam ni adalah agama ilmu dan Al-Quran tu sendiri merupakan kitab-kitab ilmu. Kan dalam Al-Quran tu, kan, ada pelbagai jenis ilmu, kan. Ilmu bukan ilmu agama saja, syariah semua tu saja, tapi termasuk juga ilmu-ilmu bidang-bidang lain. Contohnya sains, seni bina, ataupun perubatan dan sebagainya, semua kita boleh dapatkan pada Al-Quran tu. So Al-Quran pun merupakan kitab ilmu, kan. Dan nak mendapatkan ilmu ni banyak cara, kan. Contohnya awak sekarang ni, kan, awak semua ni, kan, tengah tengok video Ustazah ni, kan, dia pun salah satu cara awak dapatkan ilmu, kan. Ilmu. Dan awak masuk masuk sekolah, masuk tadi semua tu cara kita untuk mendapatkan ilmu. Dan juga selain daripada itu, membaca juga merupakan kunci jambatan ilmu, kan. Membaca. Jadi dalam Islam sendiri kalau kita tengok, kan, wahyu pertama Rasulullah SAW, iaitu semasa Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, dia berkhalwat di Gua Hira pada waktu tu. Maknanya Nabi Muhammad masa tu belum lagi diangkat jadi rasul, tapi Nabi Muhammad ni dia jenis yang tak suka kepada maksiat, tak suka. Jadi dia selalu pergi dia pergi bermunajat di Gua Hira. Sebab apa? Dekat Gua Hira tu jauh, kan, jauh sikit lah. Jadi dia tersembunyi. Jadi dia boleh bermunajat di Gua Hira tu. Jadi kat situlah di mana Nabi Muhammad mula mendapat wahyu, kan, wahyu iaitu di Gua Hira, kan. Gua Hira ni lah wahyu pertama. So kalau nak tahu wahyu pertama kita ialah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, iaitu ayat pertama, bacalah. Kan. So kita boleh nampak sendiri kat situ, kan, bahawa Islam ni sangat-sangat mementingkan ilmu, kan, di mana wahyu pertama tu dah menyuruh kita untuk membaca. Bacalah, kan. Okey. Jadi
Jadi kita kena membaca. So sebab itulah mukjizat, antara mukjizat Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Kan, jadi kita kena membaca. Kan, kita banyakkan membaca. Terutamanya kita kena banyak membaca Al-Quran. Kan, so daripada Al-Quran tu kita boleh faham dengan lebih mendalam lah tentang agama Islam ni. Kan, so kita boleh faham. Dan satu lagi, bila kita ada ilmu, kan, jadi bila kita ada ilmu kita ilmu yang sahih, kan, jadi kita boleh beribadah dengan betul. Betul tak? Jadi kita kena belajar betul-betul. Kita nak maknanya, maksudnya ibadah kita tu sempurna, kan. Jadi kita kena belajar. Kita kena tahu dengan betul, maknanya ilmu yang orang kata ilmu yang betul lah. Macam mana cara nak solat yang betul, macam mana cara nak membayar zakat dengan betul, kan. Jadi pentingnya ilmu. Jadi sebab itulah ilmu ni merupakan asas ibadah, kan. So tanpa ilmu kita takkan tahu cara ibadah yang betul, kan. Jadi itu pentingnya. Maknanya contohnya lah kita ni mungkin kurang ilmu agama dan sebagainya. Jadi kita tak tahu cara nak solat, tak tahu cara nak berpuasa dan sebagainya, kan, tak tahu nak buat ibadah lain dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya satu tanggungjawab lah kepada diri kita ni. Kita tak boleh, maknanya kita kena usaha untuk mendalami ilmu. Contoh kalau kita tak pandai solat, kita pergilah cari orang yang boleh ajar kita solat. Kita tak pandai baca Quran, kita carilah siapa-siapa yang boleh mengajar kita baca Al-Quran, kan. Tapi cari guru yang betul lah, kan. Belajar. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti apabila disoal, takkan kita nak jawab saya tak tahu. Jadi mana usaha kita, kan, nak mencari ilmu tu. Jadi kita hanya akan dapat menunaikan ibadah dengan sempurna apabila kita adanya ilmu. Pentingnya ilmu kat situ, kan. Dan begitu juga bukan ilmu agama saja, begitu juga dengan ilmu-ilmu dunia dan sebagainya, di mana kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita, kan. Okey. Jadi itu asas yang kedua. Jadi asas yang ketiga ialah ihsan. Okay, apa itu ihsan? Ihsan itu ialah berdasarkan hadis, iaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Okey, hadis. Ihsan adalah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Hadis riwayat Abu Hurairah. So kita kena ada asas ni, iaitu ihsan, di mana kita rasa seperti kita diperhatikan. Dan memang sebenarnya pun memang Allah ni maha melihat, Allah ni maha mengetahui segalanya. Maknanya kita bersembunyi dekat mana pun, kita tak boleh lari daripada perhatian Allah tu, kan. Bersembunyi kat lubang cacing ke, tak ada tempat pun kita boleh lepas daripada perhatian Allah, kan. Sebab Allah ni maha melihat, kan. Kita tak boleh bersembunyi daripada Allah. Allah maha mengetahui, kan. CCTV pun kadang terbatas, kan. Ada tempat-tempat tertentu je boleh nampak, kan. Manusia pun terbatas. Kadang-kadang bila maknanya tak semua manusia boleh nampak, kan. Tapi lain dengan Allah. Allah tahu apa saja kita buat, kan. Jadi kita buat ibadah ni seolah-olah kita rasa seperti Allah melihat kita. Kita rasa kita rasa macam Allah lihat kita lah. Ataupun kita rasa seolah-olah kita dapat melihat Allah, macam tu. Menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Jadi macam itulah. Jadi ni kita buat sesuatu tu ikhlas. Kan kita buat sesuatu, kita buat ibadah ni, kita buat ikhlas kerana Allah sahaja, kan. Okay, ibadah yang dilaksanakan menurut hakikat ihsan mesti ditumpukan kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain atau kerana orang lain. So tak boleh lah, maknanya kita buat ibadah ni, kita solat, kita puasa hanya kerana Allah, kan, hanya kerana Allah. Jadi ihsan dalam ibadah ni merupakan martabat yang paling tinggi lah. Jadi ibadat ni perlu dibina atas dua dasar. Satu, yang pertama, kerana cinta kita kepada Allah, kerana rasa tawaduk, rasa tunduk kita kepada Allah, kan. Itu cara kita nak
khusyuk dalam ibadah tu. Yang tu yang pertama. Kan kita cinta kepada Allah kan. Kita rasa kita kita nak meminta, kita nak mengharap kepada Allah kan. Sebab kita sebab hanya kepada Allah saja kita minta perlindungan, hanya kepada Allah saja kita minta pertolongan dan sebagainya kan. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita kena ada rasa takwa, kena ada rasa takut, kena ada rasa kita ni kedil saja, kita ni kecil saja di hadapan Allah kan. Maknanya kita takut dengan kebesaran Allah kan. Maknanya kita takut dengan siksaan api neraka dan sebagainya kan. Jadi itulah dasar yang kita perlu penuhi dalam kita beribadah. Barulah tercapai matlamat ihsan tu. Kan. Jadi ihsan dalam dengan adanya ihsan juga, maka kita sedar bahawa apa saja yang kita buat dalam hidup kita ni kan, hanya kerana Allah kan. Yang maknanya bukan solat saja, semua ibadah lain pun kita buat hanya kerana Allah. Contohnya ibadah umum. Ibadah umum contohnya kita tolong orang. Kita tolong orang. Kita tolong orang tu bukannya kita nak menunjuk-nunjuk kat orang kan. Kita niat nak tolong orang tu sebab kita kerana Allah, sebab kita nak dapatkan redha Allah kan. Sebab apa? Kita nak buat kebaikan ni disebabkan Allah sendiri. Allah suka akan kebaikan. Bukan tujuan kita untuk menunjuk-nunjuk. Contohnya kita bersedekah kan. Kita sedekah sebab kita nak dapatkan redha Allah. Bukannya kita nak tunjuk-tunjuk ke orang kan. Jadi tu orang kata bersedekah ni biarlah sampai kita sedekah tu bersembunyi, tak ada orang tahu kan. Kan tak ada orang tahu. Jangan sampai tangan kiri kita pun tahu. Macam itulah seolah-olahnya kan. Jadi maknanya kita buat kebaikan ni, bila kita ada rasa asas ihsan tu, maka kita buat semua ni ikhlas kerana Allah kan. Kita rasa macam Allah sentiasa melihat kita, atau kita sentiasa melihat Allah dan sebagainya. Jadi itu pentingnya ihsan tu kan. Maksudnya keistimewaan ibadah Islam. Okey, ada empat. Satu iaitu bebas dari sebarang perantaraan. Jadi maknanya kita dalam Islam ni, specialnya kita dalam Islam ni, kita beribadah, kita boleh secara langsung dengan Allah, kita boleh direct dengan Allah kan. Berbanding kalau contoh agama lain, dia ada perantara dia ada orang tengah dia. Contohnya agama Kristian kan. Contohnya dia kena contohnya nak mengampunkan dosa kan, kena berjumpa dengan paderi, kena cerita, kena luahkan, kena bagi tahu dosa-dosa yang pernah buat. Jadi ada perantaraan kan. Contohnya agama Buddha, agama Hindu kan, dia kena pergi kuil. Dekat kuil tu ada sami. Jadi dia nak semayang tu, dia kena nak beribadah tu, dia kena melalui sami-sami tu. Maknanya dia tak ada direct dengan Tuhan dia tu. Berbanding kita dengan Islam ni, kita ibadah kita ni kita direct dengan Allah. Kita secara langsung dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Itu specialnya. Kita direct dengan pencipta kita. Kita tak perlu perantaraan. Kita tak ada pun macam kita nak solat tu kena pergi jumpa ustaz dulu. Ustaz, saya nak solat. Ustaz tengoklah. Ustaz pun bahagilah pahala ke apa ke kan. Tak. Jadi kita dalam Islam ni kita bebas dari sebarang perantaraan. Jadi kita beribadah maknanya secara langsung kepada Allah kan. Maknanya kita akan dekat dengan Allah sewaktu kita solat kan. Masa kita solat, kita sujud tu, pada waktu tu lah paling kita dekat dengan Allah kan. Dan kalau kita nak minta doa, nak minta sesuatu dengan Allah, kita boleh direct berdoa kepada Allah, nak mohon sesuatu dengan Allah kan. Okey, dan seterusnya tidak terikat dengan sesuatu tempat dan masa tertentu. Sabda Rasulullah SAW, seluruh muka bumi ini adalah dijadikan masjid, riwayat Abu Daud. Kita tak terbatas dengan waktu untuk seseorang. Maknanya maksud dia kat sini, kita tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan masa. Contohnya macam kita nak beribadah kan, tak adalah macam kita dalam Islam ni, kita boleh beribadah kat mana-mana saja. Kita ada ibadah umum, kita ada ibadah khusus kan. Tak ada kata nak beribadah dekat
kuil saja. Dekat lain tak boleh, tak. Kalau kita tengok hadis tadi tu kan, maknanya kat mana-mana saja pun adalah masjid. Contoh kalau kita nak solat, tak semestinya solat dekat masjid. Kita boleh solat kat rumah. Atau contohnya kalau kita dalam perjalanan kan, kita tak jumpa masjid, kita boleh solat dekat mana-mana yang tempat yang bersih kan. Contohnya kita dalam kapal terbang, kita boleh solat dalam kapal terbang. Contoh kalau kita dalam kereta api, kita boleh solat dalam kereta api kan. Jadi ibadah, dan satu lagi, kat mana-mana pun kita boleh buat ibadah. Sebab ibadah umum kan, kita ada ibadah umum. Jadi apa sahaja yang kita buat tu dikira sebagai ibadah. Dia tak ada macam dekat masjid saja baru dikira ibadah. Tak. Kat mana-mana saja pun kalau kita buat, contoh kita bersedekah, contoh tak semestinya sedekah kat masjid, kita sedekah kat mana-mana pun kan. Kita pergi jumpa orang kan, tengah-tengah jalan pun kalau kita bersedekah, tu pun dikira sebagai ibadah kan. Jadi tak terbatas, tak ada batas waktu, tak ada batas waktulah, tak ada kata macam boleh sedekah malam je, boleh sedekah pagi je, tak. Tak terbatas, tak ada waktu. Jadi segala yang kita buat sepanjang hidup kita tu merupakan satu pengabdian diri kepada Allah lah kan. Okey. Itu istimewanya ibadah Islam ni berbanding ibadah agama lain. Dan satu lagi, ibadah Islam ni tidak membebankan. Apa maknanya? Semua ibadah-ibadah yang fardu ain kepada Muslim ni, semuanya tidak membebankan, masih lagi di bawah kemampuan manusia. Dan sekali-kali pun tidak membebankan, tak susah pun kan, tak susah pun. Maknanya ibadah, maknanya kalau kita tengok solat tu pun sendiri, kalau ikut persyariatan solat kan, asalnya solat ni 50 waktu kan, tapi dikurangkan hinggalah jadi 5 saja, 5 waktu saja. Tu pun kadang susah nak penuh kan, nak bagi penuh kan. Patutnya kita kena sebagai Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, kita kena, maknanya tak bolehlah ambil remeh dengan solat, berpuasa, zakat dan sebagainya. Kena buat sungguh-sungguh lah. Sebab apa? Sebab ibadah Islam ni tak membebankan pun. Dan sebenarnya ada banyak kelonggaran, banyak rukhsah yang Allah bagi. Contohnya kalau sakit, tak boleh berdiri kan, Allah bagi maknanya kita boleh solat duduk. Tak boleh duduk, boleh sambil mengiring. Tak boleh mengiring, boleh guna isyarat mata dan sebagainya. Dan contoh lain lagi, kelonggaran yang Allah bagi, kalau kita musafir. Musafir ni maksudnya kita travel, kita pergi jalan jauh-jauh kan. Susah kita nak solat dan sebagainya, susah nak cari masjid, susah nak cari nak cari tempat yang ambil wuduk dan sebagainya. Kita boleh jamak. Boleh jamak, boleh qasar solat dan sebagainya. Ataupun apabila kita tak ada air, contohnya tak ada air, ataupun kita ada penyakit kulit, tak boleh kena air kan, so kita tak boleh ambil wuduk, so kita maknanya boleh tayamum kan. Jadi Islam ni tak membebankan, maknanya masih lagi di bawah kemampuan manusia lah ibadah-ibadah tersebut. Okey. Dan yang last sekali, skop ibadah ni luas. Seperti Ustazah beritahu mula-mula sekali, skop ibadah ni luas. Maknanya dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Termasuklah urusan peribadi pun, ataupun urusan antarabangsa. Maksud dekat situ, kalau urusan peribadi ni, contohnya kita nak pergi toilet pun kan, kalau kita baca doa dulu sebelum masuk toilet, ataupun kita nak makan kan, kita makan, kita berdoa dulu. Kita makan ni kerana Allah kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita baca doa dulu. Maknanya kita makan kerana Allah kan. Kita tidur kerana Allah kan. Jadi tu pun dikira sebagai ibadah kan. Maknanya skop dia sangat luas. Ataupun urusan antarabangsa, kita bekerja contohnya kan, tu pun dikira sebagai ibadah. Jadi keluasan ibadah ni, skop ibadah ni hanya wujud dalam Islam saja. Agama lain tak ada. Agama lain dipisahkan. Maknanya urusan ibadah bagi agama lain hanya terbatas di gereja dan kuil saja. Dan hubungan mereka dengan Tuhan saja. Berbanding kita dalam Islam ni, ibadah ni termasuk juga hubungan kita dengan manusia lain, hubungan kita dengan haiwan, hubungan kita dengan tumbuhan pun dikira sebagai ibadah. Kan, itu bezanya ibadah Islam dengan ibadah agama lain. So sampai sini sahaja dulu. Ustazah sambung dalam
kelas Google Meet pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.